Apabila mendengar perkataan Dracula, pasti kita akan membayangkan satu makhluk yang bertaring dan ngeri, penghisap darah, yang tinggal di dalam gua ataupun keranda, yang menakutkan matahari, boleh terbang dan mempunyai kekuatan sakti. Tetapi adakah kita mengetahui sejarah sebenar di sebalik kisah Dracula yang begitu menakutkan? Sebenarnya, kisah Dracula ini telah diambil daripada sebuah kisah benar, iaitu kisah Vlad yang dilahirkan di Wallachia pada tahun 1431 yang kini terletak di selatan Romania. Wallachia pada ketika itu merupakan sebahagian daripada wilayah yang membentuk Romania selain Transylvania dan juga Moldova. Memandangkan kedudukannya terletak di antara dua kerajaan, iaitu Kristian Eropah dan Turki Uthmania, bumi ini sentiasa menjadi saksi pertempuran sengit kedua pihak. Pada tahun 1442, Vlad bersama adiknya berusia 7 tahun iaitu Radu menemani Vlad II ke Turki sebagai sebahagian misi diplomatik kerajaan ketika itu. Namun begitu, setibanya di Turki, ketiga-tiganya ditahan bagi menjamin kebebasan Sultan Murad II yang memerintah ketika itu bersetuju membebaskan dengan syarat dua anaknya dijadikan tebusan, dan Vlad II menyokong kempen Uthmania di Eropah Timur. Untuk 5 tahun seterusnya, dua bersaudara itu ditahan di sebuah kubu di Irekos, kini Dagruzos di Turki, dan diajar pelbagai disiplin ilmu termasuk seni peperangan dan sains. Bagaimanapun, wujud setengah dakwaan semasa dalam tahanan, Vlad dipukul oleh penjaga-penjaganya, sekaligus mengakibatkannya menyimpan dendam terhadap empayar berkenaan. Sekembalinya ke Romania, Vlad II disingkirkan oleh pembesar-pembesar tempatan atau bayar dan dibunuh di payah belakang kediamannya. Manakala abang mereka, Marcia, pula diseksa dan dibutakan sebelum ditanam hidup-hidup. Tindakan ini dibuat sebagai membantah tindakan Vlad II yang menyokong kerajaan Turki Uthmania. Lepas dibebaskan pada tahun 1448, Vlad membebaskan dendam dengan memburu semua bayar yang terlibat dalam peristiwa berdarah itu. Caranya ialah mengumpan mereka menghadiri satu jamuan yang diadakan di istana. Berkemungkinan, istana yang disebutkan ialah Istana Plenari. Semua tetamu yang hadir ditikam sebelum mayat mereka dipacakkan pada pacang-pacang yang tajam. Dan ini membawa kepada gelaran yang paling terkenal dalam sejarah, iaitu The Impaler dan Tepis atau si penyular. Tidak mahu lagi pisang berbuah dua kali, Vlad melancarkan kempen agresif terhadap Empayar Turki Uthmania seperti meracun perigi-perigi, membayar orang-orang berpenyakit, menyusup ke dalam angkatan Uthmania dan membakar hasil tanaman penduduk. Tetapi kaedah yang menjadi pilihannya ialah memacak mayat-mayat agar dapat disaksikan oleh sesiapa sahaja, sama ada sekutu atau pihak lawan. Mangsa yang disulak akan merasa tersiksa sampai mati kerana kematian sebegini mengambil masa berjam-jam atau berhari-hari. Antara yang menjadi mangsa taktik ini yang paling dikenal ialah 20,000 tahanan perang Uthmania pada tahun 1462 semasa berundur dari kota Tarkuvisti. Apabila Mahmud II melihat mayat-mayat tenteranya diperlakukan sebegitu rupa, baginda memutuskan menghentikan semua bentuk kempen terhadap Wallachia dan kembali ke Istanbul. Tetapi jika itu membuatkan Sultan Mahmud II berhenti mengejar Wallachia, lupakanlah. Radu yang kini bersama angkatan Uthmania diberi tugas memburu abangnya itu. Tidak lama selepas tindakan kekejaman terhadap banduan perang Uthmania,
Vlad terpaksa melarikan diri selepas kebanyakan bangsawan sekitar Romania dan Eropah Timur mengiktiraf Radu sebagai pemerintah Wallachia. Cubaan meminta bantuan Metias Carnivus bukan sahaja tidak berhasil, malah mengakibatkan dirinya dipenjarakan selama 14 tahun di Hungari. Pada tahun 1476, Vlad kembali ke Wallachia dan berjaya memerintah wilayah itu untuk seketika. Tetapi kejayaan tersebut tidak bertahan lama apabila pihak Uthmania melancarkan serangan hendap ke atas pasukan sekaligus, mengakibatkan ramai terbunuh termasuk Vlad. Mengikut catatan Duta Milan ke Buda, Leonardo Botta, mayat pemerintah Wallachia itu dipotong-potong kepada beberapa bahagian, dengan bahagian kepala dibawa ke Istanbul sebagai bukti bahawa musuh Muhammad II sudah tiada. Ini sebagai tindak balas terhadap tindakan berlaku kekejaman terhadap perang Uthmania bertahun-tahun sebelumnya. Hari ini, Vlad dianggap sebagai wira kebangsaan Romania dan kebijaksanaannya sebagai pemimpin tentera mendapat pujian ramai pada abad ke-15. Ini termasuk Paus Pius II yang menyifatkan kejayaannya mengekang angkatan Mahmud II dianggap signifikan dalam mempertahankan agama Kristian. Jadi bagaimanakah bangsawan Wallachia ini dikaitkan dengan watak Count Dracula? Berdasarkan pemerhatian sejarawan, kedua-dua individu tidak berkongsi sedikit pun persamaan yang melayakkan Vlad sebagai penghisap darah, tetapi ramai berspekulasi latar belakang Vlad Tepes diambil hasil perbualan Stoker dengan sejarawan Herman Bamberger, sekaligus membolehkan ia disesuaikan dengan perwatakan Dracula.